على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan-Nya dapat sama-sama kita diberi kesempatan masa peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala golongkan kita di kalangan orang-orang yang mengerjakan ibadat semata-mata mendengar mutiara ilmu. Sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, kita mendapat dua pakej pahala. Pahala i'tikaf, pahala semata-mata berada dalam majlis di dalam rumah Allah Ta'ala. Dan yang kedua, pahala semata-mata kita mendengar ilmu. Itu dua pahala yang asing apabila kita niat i'tikaf dan niat aku berada dalam majlis ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan direkodkan pahala oleh Allah Taala yang besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, seperti biasa kita akan sambung risalah ataupun nota berkaitan dengan subtopik di dalam solat. Di dalam solat ini kita dah bahas ada 3 komponen besar terdiri dan terbentuknya ibadat yang bernama solat itu di atas 3 komponen besar. Satunya ialah rukun ataupun pelaksanaan setiap rukun 13. Itu satu subtopik daripada topik solat. Maka kita bincang dalam risalah kita ini tuan-tuan khusus spesifik kepada pelaksanaan rukun qauli sahaja. Rukun ni ada 13 dan dibahagikan oleh para ulama ada 2, iaitu rukun qauli 5 dan rukun fi'li ada 8 campur 5 13. Jadi kita fokus terlebih dahulu bagaimana cara ataupun pelaksanaan untuk kita melakukan setiap 5 rukun. Satu persatu daripada 5 rukun kita akan bincang secara detail proses pelaksanaan ataupun bahasa fiqh kita panggil terma dan syarat setiap rukun. Itu yang paling penting. Kita bincang tuan-tuan satu daripada 5, iaitu rukun yang pertama daripada 5 rukun qauli. Namanya ialah mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Itu rukun yang pertama. Jadi cara ataupun bahasa fiqh dipanggil terma dan syarat mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram ada 9 perkara, 9 syarat. Dia ada 21 tuan-tuan, tapi kita nak ringkaskan, kita nak bincang dengan tuan-tuan hanya 9 syarat yang asas daripada 21 terma yang dinyatakan di dalam kitab Sulamus Sibyan dalam jilid yang pertama. Jadi kita nak fokus ada 9 sahaja. Kita nak cek ataupun kita nak repair tuan-tuan. Nak repair takbiratul ihram kita, adakah menepati terma yang ditetapkan oleh fuqaha ataupun terma yang ditetapkan oleh ulama fiqh. Pelaksanaan kita sebelum ini adakah membetuli, menepati ataupun sama dengan syarat. Itu paling penting target kita study ataupun belajar. Sebagaimana selalu saya sebut tuan-tuan, kenapa kita cuba usaha juga untuk kita study, untuk kita belajar secara intensif ini? Kerana apa tuan-tuan? Kerana asas kita, target kita. Setiap pelaksanaan ibadat ni tuan-tuan, ulama ajar target kita. Kena ada target. Sama juga dengan kerja urusan dunia kita. Ada target. Setiap tugasan kita dengan Allah Ta'ala, apa sahaja ibadat kita kena ada target. Ada 2 target asas. Target pertama tuan-tuan, apapun ibadat yang tuan-tuan buat, mesti target dia untuk Allah Ta'ala terima. Dia panggil husulu salah. Itu asas kita selalu sebut. Dalam bahasa fiqh dia panggil
Setiap ibadat kita pastikan ibadat itu sah, tu bahasa fiqh. Sembahyang kita ini target asas kita supaya sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil asas. Target asas. Target yang kedua apa dia tuan-tuan? Ini yang kedua kita improve. Yang kedua target kita, solat kita ini kadang ada target supaya dia tidak menjadi rutin, dia tidak menjadi adat saja, tidak menjadi asalkan kita buat. Soal kualitinya kita tak kira. Ini ibadat yang tidak ada target. Target yang kedua paling penting tuan-tuan, ini target para ulama, iaitu kita kena ada target untuk mencapai level ataupun standard solat kita yang terbaik. Dalam bahasa fiqh tuan-tuan dipanggil ibadat yang afdal. Ini yang penting untuk kita tahu. Setiap pelaksanaan di dalam solat mesti kita ada ilmu, barulah boleh capai target terbaik, ataupun bahasa fiqh dipanggil afdal. Maka kita kena gabungkan kedua-dua target ini dengan ilmu asas dan ilmu yang ekstra tambahan. Kenapa tuan-tuan? Ilmu asas membincangkan panduan untuk sah sembahyang kita. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sah. Kita dah memenuhi kriteria terma dan syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, takbir kita sah. Tetapi bukan sekadar sah sahaja, kita nak sah ini diganjarkan pahala. Ada dua level pahala. Kita selalu sebut ke tuan-tuan, terkadang tuan-tuan ibadat ini ada 3 level pahala. Terkadang ada 2 level. Level pertamanya level sah, level keduanya level sunat, level ketiganya level afdal. Maknanya kita nak kena tahu target kita paling tinggi. Setiap pelaksanaan dalam ibadat kita nak apa dia tuan-tuan? Yang kita nak ialah afdal. Tetapi kita mulakan dulu dengan asas takbir. Peringkat yang pertama, takbir yang diterima oleh Allah Ta'ala. Barulah di dalam takbir itu tuan-tuan, dia ada package bonus yang kita mesti buat. Bonus itulah yang dimaksudkan kriteria untuk capai target afdal. Apa afdal? Ketika mana kita takbir Allahu Akbar, dia ada beberapa perkara yang disunat dan naik level afdal untuk kita buat. Ini kita akan last kali kita akan sebut tuan-tuan. Selepas 9 terma ini, sebelum kita pindah kepada rukun lain, kita akan sebut tambahan apa sunat ataupun perkara-perkara afdal ketika tuan-tuan mengucapkan lafaz yang bernama Allahu Akbar, bernama takbiratul ihram. Ada beberapa perkara sunat yang sunat kita buat dalam mazhab Syafi'i untuk mendapatkan pahala afdal. Baik, settle. Kita terus kepada terma yang kita terus kepada tajuk kita tuan-tuan, iaitu 9 syarat sah mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Malam ni kita akan sambung yang kedua daripada 9. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya ialah mengucapkan lafaz takbiratul ihram ini menggunakan bahasa Arab. Itu mudah. Jangan jadi bahasa kita. Bagi jadi bahasa Arab. Jangan jadi ajnabi, jangan jadi bahasa asing. Mesti jadi bahasa Arab. Sebutan kita mesti sebutan menggunakan bahasa Arab. Walaupun bukan standard fusahah, walaupun tidak fusahah, tetapi kita mampu mengucapkan menggunakan bahasa Arab. Settle. Sambung ini kedua malam ini tuan-tuan. Terma yang kedua ialah kita akan sambung. Kita dah sebut dia dalam bulan lepas, kita sebut intro saja. Malam kita akan sambung. Yang kedua apa dia? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat yang kedua daripada 9 syarat mengucapkan lafaz takbiratul ihram, mengucapkan lafaz takbir itu pada ketika berdiri bagi orang yang mampu berdiri ketika sembahyang wajib ataupun ketika sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat tidak wajib mengucapkan lafaz takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Itu lain. Sembahyang sunat, syarat dia sunat kita berdiri mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Boleh untuk kita duduk sambil solat ataupun duduk walaupun kita tidak uzur. Kita mampu berdiri tapi boleh ataupun harus sembahyang sunat dalam keadaan duduk, tetapi ingat pahalanya adalah separuh sahaja. Itu
Baik. Settle tuan-tuan, kita nak bincang isu dia. Jadi poin dia ataupun terma dia, mengucapkan lafaz takbiratul ihram dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu. Apa maksud mampu? Di sini akan kita bincang dua isu. Di sini tempat yang perlu kita fokus tuan-tuan. Kenapa? Karena terkadang kita mampu berdiri, tiba-tiba kita terus duduk. Dia mampu berdiri beberapa saat, tetapi dia terus orang panggil terus borong duduk kerana di atas tekek uzur tidak mampu berdiri. Yang sebenarnya kita kena faham dulu makna mampu berdiri ketika lafaz takbiratul ihram. Apa makna mampu berdiri? Makna tuan-tuan, mampu berdiri ini dia boleh berdiri bila ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram, dia mampu berdiri. Beberapa saat saja dia mampu berdiri. Tetapi selepas dia takbir Allahu Akbar, dia tak mampu lagi berdiri. Ketika itu dia diuzurkan, dibenarkan untuk duduk. Tetapi jangan terus duduk dalam keadaan dia takbir Ratul Ihram dalam keadaan dia duduk sedangkan dia mampu berdiri beberapa saat, maka tidak sah takbiratul ihram dalam keadaan duduk sedangkan dia mampu berdiri beberapa saat. Kenapa? Kerana maksud mampu ini sempat untuk dia selesaikan beberapa saat ucapan Allahu Akbar, lebih kurang 6 saat. Contoh dia Allahu Akbar, contohlah panjang tu 6 saat, contoh dia panjang Allahu Akbar, ataupun 3 saat Allahu Akbar pendek. Dia mampu ke tidak? Dia mampu. Selepas tu baru dia duduk. Kenapa dia dibenarkan duduk selepas takbir? Kerana dia diuzurkan, dibenarkan untuk duduk. Duduk, orang panggil solat fardu sambil duduk. Tetapi kalau dia mampu berdiri beberapa saat, maksud beberapa saat ni sempat untuk dia mengucapkan Allahu Akbar, barulah dia tak mampu, tiba-tiba dia berdiri, dia duduk, maka status solatnya tidak sah. Kenapa? Kerana syarat sah mengucapkan takbir mesti berdiri. Mampu ke tidak dia? Ya, dia mampu. Berapa saat selesai takbir dia mampu, selepas takbir baru dia tak mampu. Maka selepas takbir dia dibenarkan duduk untuk menyelesaikan sembahyang 3 rakaat. Sebab itulah tuan-tuan kesimpulan, kita nak simpul terus, ada 2 isu yang dibincangkan oleh para ulama di dalam poin yang pertama. Isu yang pertama, permasalahan takbir sambil duduk. Ada 2 isu ataupun 2 permasalahan mengucapkan lafaz takbir sambil duduk. Yang pertama, seseorang yang mendirikan sembahyang fardu dan mampu berdiri beberapa saat sedangkan mereka bertakbir dalam keadaan duduk, maka ni dia panggil jawab kepada jika. Itu ada punya cara pemahaman kitab. Maka jawab kepada jika seseorang mendirikan sembahyang fardu sedangkan dia mampu berdiri beberapa saat, dia takbir dalam keadaan duduk, maka tidak sah sembahyangnya kerana dikira mereka termasuk orang yang mampu berdiri walaupun beberapa saat sempat untuk mereka menyempurnakan lafaz yang bernama takbiratul ihram Allahu Akbar. Dia berjalan kaki tuan-tuan, keluar kereta dia berjalan kaki sampai masjid, terus contoh saja tuan-tuan, tak berlaku di kalangan kita, ini contoh saja. Terus dia duduk, kemudian takbir Allahu Akbar. Kenapa duduk? Dia kata saya tak boleh berdiri lama, sakit pinggang ataupun tak boleh rokok dan sebagainya. Itu isu-isu lain lah. Yang kita nak bincang tuan-tuan, dia berjalan boleh, tapi dia ketika takbir dia terus duduk, itu yang tidak dibenarkan.
Yang sebenarnya macam mana? Yang sebenarnya ketika takbir itu mesti selesaikan dalam keadaan berdiri. Kenapa? Kerana mereka ini termasuk orang yang mampu berdiri. Okay, settle isu pertama. Sebelum isu kedua ada lagi tambahan. Manakala bagi mereka yang tidak mampu, ini boleh isu dia duduk terus. Manakala bagi mereka yang tidak mampu untuk meneruskan berdiri, baik, selepas selesai bertakbir, dimaafkan untuk duduk sehingga mampu berdiri semula. Apabila dia takbir, tuan-tuan, Allahu Akbar, selesai berdiri, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, habis doa iftitah, tak sempat baca Fatihah, tiba-tiba dia tak mampu berdiri, maka dibenarkan untuk dia duduk. Ingat, duduk itu selama mana? Ini dia ada pendetailan, bukan boleh borong duduk sampai salam, tidak. Kan ingat, berdiri di dalam solat itu, solat fardu itu wajib. Takbirnya wajib, baca Fatihahnya wajib. Ini kita baru duduk syarat takbir. Kita belum bincang Fatihah, kita belum bincang lagi isu-isu yang lain. Dia tak mampu untuk berdiri selepas dia baca doa iftitah, dibenarkan dia duduk. Baik, kita nak tahu dia duduk itu selama mana dibenarkan duduk. Dibenarkan duduk sekadar tempoh masa dia mampu balik berdiri. Kalau sepanjang 3 rakaat dia tak mampu, dibenarkan sepanjang 3 rakaat untuk berdiri sehingga komplit 3 rakaat. Tetapi kalau dia tak mampu hanya 2 rakaat, rakaat yang ketiga dia mampu berdiri, ketika rakaat ketiga wajib, bukan sunat, wajib dia berdiri balik. Itu sebenarnya kaifiyah ataupun proses ataupun cara pelaksanaan sembahyang fardu dalam rukun yang pertama. Baik. Dimaafkan manakala bagi mereka yang tidak mampu untuk meneruskan berdiri selepas selesai takbir Allahu Akbar, dimaafkan untuk duduk sehingga mampu berdiri semula. Dia dibenarkan duduk sampai bila? Sampai dia mampu berdiri semula pada bila-bila rakaat yang bila-bila tak kisah. Ketika dia mampu berdiri semula, wajib berdiri semula ketika itu kerana sudah dinamakan mampu berdiri. Settle. Isu yang kedua. Tidak boleh. Yang kedua, adapun mereka yang tidak mampu berdiri. Ini isu yang kedua. Orang yang tidak mampu berdiri walaupun beberapa saat, tak mampu berdiri. Adapun mereka yang tidak mampu berdiri walaupun sedikit masa untuk menyempurnakan lafaz takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar dia tak mampu berdiri. Nak sempurnakan beberapa saat itu tak mampu, maka tidak wajib berdiri, dimaafkan mengucapkan lafaz takbir dalam keadaan duduk. Barulah isu yang kedua ini, barulah dia boleh takbir dalam keadaan terus duduk tanpa berdiri. Kesimpulan, tuan-tuan, ada 2 isu dalam terma yang pertama. Apa dia terma yang pertama? Terma pertama ini, tuan-tuan, mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar dalam keadaan berdiri bagi mereka yang mampu. Apa makna mereka yang mampu? Sempat, mereka mampu berdiri, sempat untuk habiskan bacaan Allahu Akbar. Beberapa saat sahaja ucapan Allahu Akbar sempat untuk dia selesaikan takbir, maka dia dianggap orang yang mampu. Apabila dia anggap orang yang mampu, maka isu pertamanya wajib dia selesaikan takbir dalam keadaan berdiri. Dan selepas dia berdiri, baru dia tak mampu, boleh duduk sampai dia mampu berdiri balik. Isu yang kedua apa dia? Yang keduanya, bagi orang yang tidak mampu untuk mengucapkan lafaz takbir. Tak mampu maksud apa? Maksud tak sempat untuk dia selesaikan Allahu Akbar. Tak boleh berdiri walaupun 2-3 saat. Ketika itu terus dia boleh duduk.
takbir dalam keadaan duduk, Allahu Akbar. Settle tuan-tuan. Terma yang kedua terbahagi kepada dua isu. Boleh dilihat di dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama, dan dalam kitab yang kedua Mughni Muhtaj dalam jilid yang pertama. Itulah antara sumber rujukan kitab fiqh yang mu'tabar, yang popular di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum saya nak pergi yang kedua, kita nak sebut dua terma saja malam ni tuan-tuan. Terma yang kedua, saya nak sebutkan tuan-tuan cara ukuran mampu ataupun tidak. Dia ada nota dia, ada not ataupun dalam bahasa Arab dengan dhabit. Dalam kitab fiqh kita bertemu dengan dhabit, catatan, not. Cara panduan untuk kita nilai diri kita ini ketika bila boleh duduk, ketika bila mampu berdiri. Ukuran mampu dan tidak. Adakah kena sakit standard yang teruk, sakit pinggan yang teruk tak boleh berdiri lama, sakit sangat baru boleh duduk? Adakah level tersebut? Sebenarnya tuan-tuan, level ataupun standard sakit ini mesti kita tahu ukuran dia. Ukuran ini disebut di dalam kitab mana-mana pun tuan-tuan. Boleh dilihat kitab Arab dan kitab Jawi, sama saja. Saya selalu sebut kitab popular tuan-tuan supaya hampir dengan kita, supaya kita kembalikan balik, memartabatkan modul kitab fiqh, sehingga mana apabila kita sebut nama kitab popular ini, orang panggil kita dah familiar. Kita familiar. Sewaktu orang panggil zaman kegemilangan Islam dulu, hampir majoriti umat Islam mereka hampir dengan ilmu Islam, hampir tak hampir, mereka ingat nama-nama senarai, nama-nama kitab popular. Sebab tu ilmu ketika dulu kemuncak zaman kegemilangan Islam, orang beramal dengan Islam ini apa tuan-tuan? Menepati dengan apa? Menepati dengan syariat. Amalan mereka ini sama dengan apa yang dimodulkan oleh para ulama dalam kitab. Sebab tu saya sengaja selalu sebut sumber-sumber rujukan supaya kita kenal. Yang kita solat ini, mana sumber rujukan kita? Nabi. Itu ni sangat tinggi sangat, terus cakap Nabi. Yang rokok macam ni, kenapa rokok macam ni? Dia kata ikut Nabi lah. Nabi rokok macam ni. Itu power sangat. Jadi kita tak sempat bertemu dengan Nabi, tak sempat bertemu dengan sahabat Nabi, tak sempat bertemu dengan Imam Syafi'i, maka kita sempat bertemu dengan apa dia? Dengan ilmu ataupun kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ataupun Imam Syafi'i. Maka yang menjadi panduan kita apa dia tuan-tuan? Panduan kita adalah modul syllabus yang telah disusun oleh para ulama. Itulah panduan asas kita. Kenapa rokok macam ni? Kerana ini terma dan syarat yang terkandung di dalam kitab fiqh. Ada 4 terma rokok. Kena clear rokok kita ini matching ataupun sama dengan terma yang telah dinyatakan oleh para ulama. Baik, ukuran apa tuan-tuan? Memang familiar, kitab mana pun inilah ukuran dia. Ukuran mampu ataupun tidak tuan-tuan, kita yang nilai, bukan orang lain nilai. Penilaian dia, sakit kita ni, apapun sakit sama je dia punya penilaian. Sakit kita tuan-tuan, kalau kita teruskan berdiri, dia akan mengganggu khusyuk kita ketika solat. Tahan sakit kita, tak kira sakit apa, sakit pinggan, sakit lutut, apapun sakit sama dia punya panduan. Kalau kita berdiri, dia boleh mengganggu khusyuk kita dalam solat. Apa makna khusyuk? Boleh mengganggu fokus kita, boleh mengganggu fokus bacaan kita dalam solat. Kenapa? Karena menahan sakit. Ketika tu kita boleh duduk, walaupun kita tak pernah khusyuk dalam solat. Tak apa, jangan kira kita khusyuk, tapi kita kira panduan umum. Sakit aku ini, sakit pinggang ini, kalau aku terus, dia boleh mengganggu fokus aku untuk baca bacaan dalam solat. Walaupun tak teruk tuan-tuan, bukan sakit teruk sangat. Sakit ini walaupun level sederhana je sakit, tapi dia boleh mengganggu fokus dalam solat. Maka ketika tu tuan-tuan boleh duduk. Kita sendiri yang boleh nilai. Dan kita apabila kita duduk sampai 2 rakaat, rakaat ketiga wajib ke kita berdiri, statusnya kita yang nilai. Rakaat ketiga sakit dah berkurang. Walaupun sakit pinggang tuan-tuan, dah duduk 2 rakaat ini, pinggang dia rasa lega sikit. Boleh bangkit rakaat ketiga.
Ketika dia rasa lega, tak mengganggu fokus dia, ketika itu wajib statusnya dia berdiri. Berdiri tak sempat satu rakaat tuan-tuan, sakit balik, duduk balik. Nah, itulah dia proses dan etika pelaksanaan sembahyang yang sebenar. Habis tuan-tuan, ada 5 minit lagi lebih kurang, kita intro termai ketiga. InsyaAllah sambut bulan depan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat mengucapkan lafaz takbiratul ihram yang ketiga. Dan ketiga daripada 9 syarat mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar, tidak boleh dibaca dengan mat. Atau mat ni maksud apa? Panjangkan huruf hamzah pada lafaz Allah itu seperti dibaca Allahu Akbar. Dia panjangkan hamzah pada huruf pada huruf alif tu. Tidak boleh dibaca dengan mat. Matnya apa dia? Panjangkan huruf hamzah pada lafaz Allahu seperti dibaca itu dipanggil panjangkan hamzah pada alif tu. Dipanggil hamzah pada jangan panjangkan. Maka panjangkan hamzah pada panjang dua mat ni maknanya dua huruf. Maka tidak sah ucapan lafaz takbiratul ihram tersebut kerana bertukar menjadi huruf hamzah istifham dengan makna adakah Allah Maha Besar. Dia bertukar makna daripada Allahu itu, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Apabila kita panjangkan huruf hamzah yang pertama, menyebabkan makna bertukar. Dia panggil jadi hamzah istifham bermakna ingkari. Makna dia apa? Terjemahan apa? Terjemahan dia adakah? Itu dipanggil istifham bermakna ingkari. Adakah Allah itu Maha Besar? Jawapan dia ingkari, nak menyatakan tak, Allah itu bukan Maha Besar. Itu dia punya hamzah istifham bermakna ingkari. Allahu Akbar, panjangkan huruf hamzah yang pertama. Biasa kita buat ataupun tidak? Jarang-jarang buat. Tapi ada ke tidak? Boleh jadi ada. Kenapa? Terkadang dia nak itu terlebih. Allahu Akbar. Itu ada tuan-tuan, terkadang ada walaupun jarang-jarang. Sebab tu kita kena beringat. Kita kena beringat. InsyaAllah tuan-tuan, dia punya pendetailan ini dia ada 3 kes. Isu ini tuan-tuan, dia ada 3 kes yang detail ataupun ada 2 kes asas. Kita akan bincang kes ini. Fiqh ini tuan-tuan, dia berorientasikan kes. Kes ni mana hukum. Kalau panjangkan ini, hukumnya apa? Tak sah. Baik, ada lagi. Dia bukan sekadar tidak sah. Ada 2 hukum. Kita akan bincang bulan depan insyaAllah. 3 isu permasalahan bacaan ma pada huruf hamzah Allahu Akbar. Dia jadi adakah Allah itu maha besar. Baiklah sekali tuan-tuan, sebelum azan kita nak azan. Dah 3 minit lagi. Okey, cantik. Ada 3 minit tuan-tuan. 3 minit closing, kesimpulan. Apa dia kesimpulan tuan-tuan 3 minit ini? Saya tak nak sebut 3 kes. Ini kita akan KIV, kita akan tunda bulan depan kes ini. Cuma saya nak sebut kesimpulan terma ini. Terma yang ketiga ini. Apa dia ketiga? Tidak dibenarkan memanjangkan huruf hamzah pada Allahu Akbar. Jadi, kenapa kalau panjangkan, impak panjang itu ada 3 hukum. Kita akan bincang kesan kita panjangkan. Cuma malam ni tuan-tuan, malam ni kita nak sebut, kita fokus, maksud dia kita ketika kita mengucapkan satu demi satu huruf, alif lam lam ha alif kaf ba ra, itu kita sebutan itu satu persatu kita sebut mengikut dia punya bacaan yang betul. Macam mana nak tahu betul tuan-tuan? Nak tahu betul bacaan ini memang kena perdengarkan di hadapan guru. Kena carilah ustaz ke, kena cari tu imam kita ke, kena cari siapa pun. Betul tak bacaan saya imam? Allahu Akbar. Itu tak betul. Allahu Akbar. Adakah kaf jadi qaf? Itu penting. Sekarang ni kita bincang
Terma ketiga huruf alif ataupun huruf hamzah tidak boleh dipanjang. Terma lain ada lagi yang tidak boleh dipanjang, huruf ba. Kita fokus satu persatu. Baik impak dia, kesan dia kalau kita panjangkan insya-Allah. Insya-Allah bulan depan. Wallahu a'lam. Kita pernah sebut kat tuan-tuan dulu tuan-tuan. Konsep 5 ini tuan-tuan jangan hilang konsep asas dia 5 ini. 5 ni konsep asas dia tuan-tuan ada 2 saja. Kita ini pendetailan, tapi orang panggil kerangka asas tuan-tuan jangan lupa 2. Apa dia? Pertamanya, setiap huruf disebut diucap dengan ucapan bacaan yang betul. Itu sebab tu kena minta guru kita sembang untuk memenuhi konsep asas yang pertama. Konsep asas yang kedua apa dia tuan-tuan? Yang keduanya ialah kita bacaan yang betul itu ketika takbir Allahu Akbar mesti telinga kita dengar. Ini terma yang ke-9 kita akan bincang. Dua ini paling asas. Allahu Akbar betul ya. Kemudian ketika takbir Allahu Akbar dalam solat, pastikan telinga kita dengar, kerana itu terma satu daripada 9 terma yang diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.